Okey, salam sejahtera dan selamat pagi kepada rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Pada pagi ini, saya selaku Presiden MCA ingin mengadakan satu sidang media untuk ini bertujuan untuk kita merakamkan ribuan terima kasih di atas kepercayaan pucuk pimpinan Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang telah mengumumkan calon semalam, iaitu calon untuk kerusi parlimen yang dipertandingkan dalam PRU ke-15 ini. Dan pada waktu yang sama, kami juga ingin mengambil kesempatan ini memberi sedikit penjelasan satu dua perkara yang selepas pengumuman telah dibuat, beberapa pengesahan telah saya lakukan dengan Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi Barisan Nasional malam tadi. Ya. Jadi pertama-tamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Pengerusi Barisan Nasional yang telah mengumumkan calon-calon MCA. Terima kasih di atas kepercayaan yang telah diberikan kepada parti MCA untuk bertanding dalam PRU ke-15. Seperti mana yang kita sedia maklum, MCA ini adalah parti yang pertama bersama dengan UMNO untuk membentuk parti perikatan, iaitu sebelum kemerdekaan, dan semangat itu turut diterap sehinggalah hari ini. Dan kerjasama antara kaum ini khususnya bermula daripada 19 awal tahun 50-an sehinggalah pada tahun ini, iaitu lebih 7 dekad. Jadi kepercayaan yang telah diberikan kepada kami ucapkan terima kasih. Setelah pengumuman dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi Barisan Nasional, ada beberapa kursi yang telah diumumkan, ada yang masih lagi tidak diumumkan, dan ada beberapa perkara yang melibatkan parti MC. Pertamanya, kalau berdasarkan pada senarai yang telah diedarkan oleh Ibu Pejabat Barisan Nasional semalam, dan sebagaimana yang dapat dilihat dalam paparan skrin besar, sebenarnya Bandar Tun Razak ini, kursi Bandar Tun Razak ini adalah diserahkan kepada MCA, dan calonnya juga dipaparkan gambarnya semalam, iaitu Datuk Chew Win Kin. Ya. Datuk Chew Win Kin adalah pengurusi ataupun kursi MCA bahagian Bandar Tun Razak, dan ini telah pun diedarkan ya dalam senarai yang telah diberikan kepada media malam tadi. Ya, itu pengesahan dan kepastian yang kita nak beritahu kepada rakan-rakan media. Yang pertama. Kedua, pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi semalam, apabila kita semak balik dengan hasil perbincangan, rundingan dan juga MCA, telah kesemua calon parlimen telah diminta untuk hadir ke Ibu Pejabat Barisan Nasional untuk menandatangani aku janji dan sebagainya, dan kita telah menyempurnakan proses itu pada 30 hari bulan Oktober 2022, iaitu 2 hari sebelum pengumuman calon itu dibuat. Dan pada malam itu telah pun kita serahkan senarai ke semua yang bertanding, iaitu seramai 44 orang untuk kerusi parlimen untuk PRU kali ini. Ini bermaksud oleh kerana MCA telah menyerahkan kursi untuk dipertandingkan oleh MIC ya, di Padang Serai, maka antara cadangan sehingga hari ini tidak berubah ialah ianya diserahkan batu yang asalnya parti gerakan untuk diberikan untuk MCA. MCA menerima dengan hati terbuka, dan sejak hari itu kita tetap dengan pusat. Jadi selepas saya berjumpa dengan Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi BN, dapat disahkan bahawa memang batu itu adalah kursi MCA untuk MCA bertanding. Yang mana-mana yang tak umumkan atau apa-apa perubahan kecil itu saya serahkan kepada Ibu Pejabat Barisan Nasional, khususnya atas arahan Yang Berhormat Datuk Seri Pengerusi Barisan Nasional. Jadi antara dua perkara yang mana perlukan sedikit penjelasan,
supaya kita dapat menjernihkan air yang keruh, dan supaya situasi ini dapat kita maklumkan melalui media kepada orang lain. Jadi ini adalah perkara yang pertama yang ingin saya umumkan. Jadi kedua-dua calon daripada Barisan Nasional atau mewakili parti MCA adalah tidak lain tidak bukan, batu adalah Datuk Seri Tun Loh, seorang yang merupakan naib Presiden MCA dan sudah lama beliau dibesarkan di Batu dan tinggal di situ, berniaga di situ, dan pernah menjadi ketua MCA bahagian di situ selama 20 tahun. Sebelum itu jadi ketua pemuda, 20 tahun berada di situ. Dan itu juga Datuk YK Chu atau Chu Min Kin merupakan orang yang tidak asing lagi. Dan walaupun dulu kursi itu diserahkan kepada UMNO untuk bertanding, beliau juga bertukus lumus membantu calon Barisan Nasional. Atas semangat Barisan Nasional, kali ini Wangsa Maju telah ditukar dengan Bandar Tun Razak. Atas prinsip ini, kesetiakawanan inilah kita berbaik-baik dan kita terima, dan apa yang dipaparkan semalam, gambar dia dalam tudah dia kita cicir, dan tetapi dalam edaran senarai itu telah diumumkan Chu Min Kin sebagai calon. Jadi ini bukan isu lah, tapi semalam cuma lalu mungkin ada gambar yang hilap, ada yang ini. Jadi semalam telah dibuat pengesahan dengan pengurusi Barisan Nasional malam tadi So ini antara perkara yang ingin saya perjelaskan pada hari ini. Dan kalau dengan adanya kesemua ini, kita ada 44 kursi yang tadi pertandingkan. Dan sejak 30 bulan sampai ini, kita pun ikut apa yang telah dibincangkan, apa yang telah kita bagi api janji. Dan kita akan terus berusaha bertukus lumus bersama-sama dengan parti Persatuan Barisan Nasional yang lain untuk memastikan kita mencapai kemenangan dalam PRU 2019. Okey. Dan kali ini saya ingin maklumkan bahawa kita telah menampilkan muka-muka baru. Kalau kita lihat di peringkat parlimen, kita mempunyai 7 orang wakil wanita, dan 7 orang wanita ini kita lihat dari segi peratusan pun 15.9%. Dan ini adalah kursi parlimen, dan kita cuba membantulah memberi peluang kepada wanita. Dan saya nak maklumkan dari segi jumlah orang baru atau muka baru yang buat kali pertama bertanding dalam mana-mana PRU, seramai 17 orang, merupakan 38.6% daripada jumlah keseluruhan 44 kursi. 38.6%, 17 out of 44. Ini muka baru buat kali pertama bertanding mewakili Barisan Nasional dan MCA. Dan saya ingin mengatakan bahawa di antara dalam kalangan 44 calon untuk parlimen ini, kita meletakkan 2 orang calon yang di bawah umur 30 tahun. Ini sekali lagi menampakkan kesungguhan kita untuk memberi peluang kepada orang-orang baru atau orang-orang muda untuk mewakili suara rakyat. Jadi 2 kursi inilah adalah Parlimen Ampang dan juga kursi Kulai. Jadi saya ingin mengatakan bahawa kali ini merupakan satu gandingan yang di komposisi yang agak seimbang dari segi umur, dan juga yang penting ialah kita kena memastikan kita dapat bekerja keras bersama-sama dengan parti komponen lain untuk meraih sokongan daripada rakyat Melaka. Manakala untuk DUN, 3 DUN yang dibubarkan pula, kita akan bertanding di 26 kursi. 26 kursi ini merangkumi Perak 17, Pahang 7 dan Perlis 2. Dan antara 26 ni kursi DUN ni, terdapat 5 wakil wanita, iaitu 18.5%. Dan untuk DUN pula, kita telah menampilkan 18 muka baru daripada 26,
merupakan jumlah atau peratusan yang besar, iaitu 69.2%, hampir 70%. Kalau kita campur kedua-dua ini, bermaksud kita ada 17 muka baru di peringkat parlimen dan kita ada 18 di peringkat DUN. Kalau 17 campur 18, 35. Dan jumlah kursi parlimen 44 campur dengan 26 DUN, maka genap 70. 35 daripada 70 kursi yang dipertandingkan untuk kali ini termasuk muka baru, genap 50% ditampilkan muka baru, ya. Jadi saya rasa kita maklumkan kepada media, dan ada kalau nak lihat gambar ke siapa tu, mungkin semalam ada yang tak jelas terlalu cepat, apa kita boleh pamerkan satu persatu. Kalau ada soalan, saya ajak mana-mana rakan media boleh tanya saya, silakan. Ya, saya mula, saya buka. Any question? 我们从头到尾在谈判的过程当中，从第一次因为这一个巴当斯赖的议席，因为国大党本身要，那我们就争取另外一个算是一个混合的区，在这个吉隆坡，我们就拿马祖区。这个一开始两党的党主席都已经同意了，那么之间我不知道出现什么变化，但是我们是从头到尾不曾改变过，从接受到我们签署的一个文件，我想这一方面可能是协调的问题，但是对马华工会来说，由始至终这个议席在谈判的过程当中毫无悬念是属于马华的。所以在昨天我会见了党主席之后呢，就是国政主席之后呢，那么出示了所有我们之前我们的这个谈判的过程，那么事务的全部就是毫无悬念的是马华。至于最后分钟他们成员党、其他成员党或者是国政之友怎么去换，那不关我们马华的事。任何改变呢都不应该呢牵涉到马华的选举。所以这一方面，我想昨天在这种跟国政这一个主席求证之后呢，这个是属于马华的选举。大家要看他的这个理由很简单。当你拿到了这个我们的这个巴当斯赖，你说印度人比较多，那我们给你拿。你说你们要竞选，我们也不在我们这个国政兄疫情，我们也这么做啊。但是既然我们已经谈好了，这个是我们的意思，那我想我们应该呢就是遵照原来的这个协议，所以就这么简单。其他的可能细节在每一次呢选举都会出现这样子一两个协调，它不是太大的问题。还有一些选区还没有宣布候选人，那我就交给国政中央去做这个决定。但是马华呢，从10月30号晚上签署的文件到今天一直都没有改变，这两位也是当天呢去签署文件。所以那个就是上升的这个相关的文件是30号已经签署了，是两位你问他们求证都是已经签署了 ，OK， 包括这个宣誓书，我们都完成了这个手续 ，OK， 所以这个我想我昨天已经跟这个国政高层反映，昨天也告诉他，结果他们听了之后，这个应该给回马华，说其他的工作让他们去协调，这是我们的选区，我们就应该勇往直前，确保我们可以呢在这次呢取得更好的成绩。Datuk Seri, kenapa dicalonkan semula Datuk Seri Liew Tiong Lai di Parlimen Bentong, sedangkan sebelum ni dia pernah kalah ketuk dan sehingga dia menarik diri sebagai Presiden MCA? Okey, saya ingin mengatakan bahawa Datuk Tan Sri Liew Tiong Lai adalah mantan Presiden MCA, malahan saya yang mengganti beliau. Dan kalau ikut perancangan awal, beliau kalah, bukan kalah teruk, kalah tipis. Kerana dalam satu pertandingan 3 penjuru, beliau kalah dan itu satu kekalahan yang tipis, tapi walaupun bagaimanapun beliau menerima dengan tinggi. Tapi melihat dalam 44 tahun, DAP ini belum, mereka ini
memenangi PRU ke-14, macam-macam janji manis yang telah dikabulkan. Kalau kita ingat, personality seperti Wong Tak adalah orang yang nak bakar kilang Lynas. Tapi apabila mereka bertakhta di Putrajaya, memerintah di Putrajaya, semua ini telah dilupakan apa yang mereka pernah janjikan kepada mereka. Bermaksud rakyat tak termakan dengan dakyat-dakyat mereka ketika PRU ke-14. Jadi beliau sebenarnya ada bersara dan politik, tapi dalam tempoh 2 tahun ini beliau melihat orang-orang Bentong semua cari dia, semua kaum, sampai peluk, ada yang menangis minta beliau balik. Kerana Tan Sri Liau banyak berjasa pada kawasan ini. Beliau sejak tahun 1989, ketika Tan Sri Lim Alik menjadi ahli parlimen Bentong, beliau sebagai setiausaha dia telah turun ke sana membantu. Sehinggalah tahun 1990, beliau sendiri 1999 beliau bertanding menggantikan Tan Sri Lim Alik. Jadi sejak hari itu dah 30 tahun bersama dengan orang Bentong. Jadi lihatlah respon macam mana masyarakat tempatan mengalu-alukan Tan Sri Liau berada di situ. Ya, itu pertama. Bukan kata Tan Sri Liau ni kenapa kita nak minta dia balik dan sebagainya. Atas rayuan. Jadi 1,5 tahun sebelum kita mengadakan PRU, saya pernah berjumpa dengan beliau. Apabila beliau melihat tahun lalu satu kebakaran besar berlaku di salah satu tempat di Bentong, iaitu di kawasan Karang, ya, kawasan Karang. Habis, tetapi nampaknya Tan Sri Liau lah orang pertama pergi bantu, cari dana, cari arkitek, cari jurutera untuk bantu mereka untuk bangunkan semula rumah-rumah mereka. Mana ada seorang mantan ahli parlimen yang boleh melakukan kerja ini dengan mengutip dana berjuta-juta ringgit, mengembangkan tenaga profesional untuk bantu kesana. Saya pun turun ketika itu bersama dengan menteri yang berkenaan, kita turun. Saya melihat mereka perlukan bantuan. Jadi apabila beliau terlibat dalam kerja-kerja pembinaan sebelum rumah, itulah datangnya rayuan untuk Tan Sri Liau bertanding semua. Komitmen Tan Sri Liau ialah dia cuma nak bantu untuk dapat balik Bentong buat Barisan Nasional dan juga MC. Saya rasa ini adalah satu visi yang jelas oleh Tan Sri Liau. Dan saya menerima, saya bagi pelawaan kepada beliau, beliau terima, baru-baru ni dia terima. Bila dia terima saja, kita anggap dia lah calon yang tidak berbelah bagi, orang yang telah disanjung tinggi di Bentong. Bayangkan apa yang dilakukan di Bentong selama ini. Adakah rakyat Bentong ini tidak mengenang jasa Liau Tiong Lai apabila apa yang mereka janjikan tak dapat dibuat? Kemudian apa yang lebih teruk, ini yang menjadi kemarahan orang Bentong ialah apabila Tan Sri Liau dia menghasrat mengesyorkan supaya Central Spine Road dibuat. Kemudian salah satu projek isyarat untuk melalui Bentong. Tapi apabila ditanya pandangan ahli parlimen BAP Wong Tak, dia tak setuju. Itulah orang Bentong marah. Tapi setelah keputusan kerajaan pusat bersama dengan kerajaan negeri Selangor, kita tetap balik pada jajaran utara dan ianya sangat menguntungkan Bentong, dan begitu juga pembangunan infrastruktur yang lain. Jadi saya dengan bukan ringkas, dengan secara detail saya boleh beritahu apa justifikasi Tan Sri Liau Tiong Lai bertanding semula di Bentong, dan beliau adalah antara tokoh yang banyak berjasa kepada Bentong. Ya, saya yakin beliau boleh melakukan sesuatu. Beliau memang seorang yang disanjung tinggi di kawasan tersebut, memandangkan track recordnya selama 30 tahun di Bentong, sejak menjadi orang muda tak sampai 30 tahun berada di situ. Ini baru 61 tahun. Saya rasa beliau masih bertenaga dan boleh membantu parti kita. Ya. Jadi adakah Datuk Seri melihat pencalonan Yong Sapura ini mewakili Pakatan Harapan mampu menandingi
tidak mampu menandingi Tan Sri Leo Tong Lai ini? Segala pertanyaan sebegini akan terjawab apabila kita buka peti undi pada 19 November. Kita tak perlu menang sorak kampung Tegadai. Kita cuma lakukan kerja kempen kita, tunjukkan kekuatan kita dengan adanya semangat musyawarah antara parti komponen Barisan Nasional. Kalau diizin oleh Tuhan, saya rasa BN dapat merampas 10 kursi ini. Walaupun saingannya agak sengit, kita terima kerana incumbent sudah 4 tahun di situ. Parti beliau masih lagi merupakan penyandang jawatan, dan orang yang menjadi incumbent ni sekarang pun dah keluar parti ya. Jadi saya rasa parti dia pun tahu mereka dah melakukan sesuatu yang tidak adil bagi rakyat sana. Dan apa yang janjikan tidak dapat. Apatah lagi kalau kita teringat dengan manifesto. Manifesto itu bukan kitab suci kata mereka. Jadi biarlah rakyat menilai. Biarlah ini adalah pertandingan antara parti dengan parti, dan juga personality yang telah berjasa banyak kepada masyarakat. Okey? Jadi, berkaitan dengan jumlah kursi kali ini, iaitu 44 berbanding sebelum ini 39. Adakah disebabkan tambahan kursi ini mesti melihat mampu ada keyakinan untuk meraih sokongan daripada majoriti masyarakat Cina? Okey, saya ingin mengatakan bahawa dalam kursi 39 kursi yang dipertandingkan, cuma 1 kursi saja hitam yang kita dapat menang dengan majoriti tipis 303. Jadi kita sudah muhasabah pada tahun 2018, kita jadi pembangkang selama 22 bulan bersama-sama dengan Perdana Menteri yang menjadi ketua pembangkang. Tapi saya lihat dalam proses kita jadi pembangkang itu, disebabkan keadaan huru-hara pakatan, kita diberi peluang, dan memang itulah yang kita gunakan peluang itu untuk menjadi kerajaan yang lebih responsif, yang jauh lebih baik daripada PH, kerana kita tidak melakukan perkara yang tidak betul. Termasuklah kita tidak kata orang melupakan apa juga janji yang patut dibuat kepada rakyat. Jadi kalau berbanding dengan mereka, semua boleh sebelum pilihan raya, dan apabila selepas pilihan raya mereka gunakan pelbagai elak untuk mengelak, dan mereka tidak menunaikan janji. Dan saya katakan bahawa rakyat faham apa yang berlaku. Kalau lihat sekarang Lee Kuan Yew masih lagi kata, oh kalau kita menang kita nak bagi toll free. Percaya lagi ke? Contohnya lah. Jadi biar rakyat nilai. Berbalik pada soalan kursi tambah, saya ingat semua parti pun tambah kursi. Kerana apa? Dulu dalam Barisan Nasional kita ada keluarga besar 13 parti komponen. Ini kita ada 3 di Parti Semenanjung dan 1 di Sabah sahaja. Jadi bermaksud sudah secara logiknya UMNO, MCE ataupun MIC akan dapat kursi yang lebih lah. Itu biasa ya. Dan gerakan dulu pun kursi dia tinggalkan, dikongsikan antara 3 parti komponen. Itu perkara biasa kerana kek itu telah dibesarkan. Jadi sama ada dia akan memberi impak kepada kita, memang begitu kita harapkan. Macam mana sekalipun kita nak satu perusahaan jauh lebih baik daripada PRU ke-14. Kita berharap rakyat boleh bagi peluang kepada kita. Kita telah menunjukkan kesungguhan kita, dan apa sekalipun kita tidak seharusnya merasakan terlalu senang atau terkomplasen, kita kena lakukan yang terbaik untuk meraih sokongan daripada rakyat jelata. Okay. Last, any question? Any candidate that you want to ask? 我想请问，为什么两名票选的会长也是正联合跟陈德清这一次没有在那个名单里面是否出去？ Saya gunakan bahasa Melayu senang. Saya ditanya kenapa ada naib presiden MCA yang tidak bertanding, ya? Jadi sebab aku presiden MCA, saya rasa terpanggil lah. Pertama ialah Datuk Tan Teck Chin. Beliau adalah pengurusi MCA Pulau Pinang. Beliau sudah lama beritahu saya sejak 3 tahun yang lalu. Tugas beliau ialah membantu golongan muda. Kali ini kita nampilkan kerana state kita tak dapat letak calon DUN. Kita hampir semua adalah
saya kata calon baru, muka baru dalam PRU kali ini. Bermaksud beliau ingin menjadi berperanan sebagai seorang tokoh parti yang memberi peluang, memberi bimbingan kepada orang muda untuk mengambil alih tampuk kepimpinan, dan seterusnya kita berharap kita bolehlah mencapai suatu hasil dalam PRU kerana sudah berapa penggal kita kalah di Pulau Pinang. Jadi dengan harapan itu, dengan muka baru, dengan orang yang lebih veteran dapat memimpin mereka, maka saya rasa dalam kes ini dia adalah pilihan Datuk Tan Teck Cheng. Ya. Kedua, Datuk Seri Tilengka. Apabila kita berbincang dengan pihak Barisan Nasional, saya telah mengadakan perbincangan dengan Datuk Seri Tilengka. Beliau adalah adun 3 penggal di Pahang. Beliau juga senator dan timbalan menteri. Saya bagi pilihan kepada Datuk Seri Tilengka sama ada beliau berhajat untuk bertanding di satu kawasan yang bukan bahagiannya, iaitu di Indra Mahkota. Dan kita melihat kalau Indra Mahkota sebelum itu ketua bahagian sudah lama, walaupun dulu tewas dalam tulis bambu dan lama bekerja. Jadi melihat faktor ini, Datuk Seri Tilengka memberitahu saya beliau ingin berperan lagi sebagai Naib Presiden, sebagai seorang masih lagi timbalan menteri, seorang senator. Beliau rasa beliau boleh teruskan khidmat sebagai senator dan pada waktu yang sama turun berkempen ke Pahang. Jadi saya rasa bagus juga kalau Datuk Seri Liao, Tan Sri Liao Tiong Lai, Datuk Chong Sigun dan juga saudara Kwek Tai Siong, dia ni muka baru. Dia tu T dulu adalah adun kawasan Indra Mahkota masa tu dulu. Jadi saya rasa ada kelebihan pada T, dan T yang beritahu saya beliau nak bagi laluan kepada muka baru. Ini adalah satu cara yang agak harmoni, dan saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Tilengka dan juga Datuk Tan Teck Cheng yang telah melakukan perkara yang sama. Dan kalau ditanya seorang wanita, beliau telah genap 2 penggal sebagai senator, tidak lagi boleh meneruskan sebagai peranan sebagai senator. Beliau telah mengambil keputusan supaya bersara, tidak lagi bertanding dalam PRU ke-14. Jadi yang lain ke-15, kesemua ini kita dah bincang dan pucuk pimpinan kita telah mengambil keputusan secara kolektif, kerana MCA ini kita ada top 7 di mana Presiden, Timbalan Presiden, Setiausaha Agung dan 4 Presiden yang yang terpilih melalui pengundian perwakilan. 4 maksudnya campur 3, 7 top 7 MCA. Kita telah meneliti semua senarai dan akhirnya kita buat keputusan secara kolektif, secara harmoni, secara kita bincang dengan hati terbuka. So, am I answering your question? 我答了你的问题吗？陈德清选择提拔新秀，在槟城给人一个可以说是崭新，或者让人一些更有新鲜感，让一些年轻的这一些有素质的这一个候选人能够呢参选。我想作为一位资深的这个副总会长，他是要呢协助这些年轻人能够在这个槟城有一番作为。我想对于他这一个决定，我们尊重。至于郑连科，因为他已经是算是政坛的老将，曾经担任过3届的国会、3届的州议员、第2届的上议员，又是现任副部长。他已经决定，既然这个选区官单跟这个Indra Mahkota交换，那他选择说让新人在Indra Mahkota不属于他的区会，让新人，他会协助新人呢，希望能够胜出这个选举。所以对于2位这个副总会长的这一个决定呢，我尊重。那么另外一个妇女组主席，他也决定不参选，他本身也担任过了2届的上议员跟副部长。Alright? Jelas? Kalau tidak ada apa-apa, kalau tak tahu kemuskilan apa, calon apa, saya tunjukkan. Saya nak sebut di sini. Ada satu soalan yang dikemukakan melalui Facebook ingin saya menjawab, ialah calon yang menentang Setiausaha Agung DAP. Dan sebelum itu disebut-sebutkan bahawa pengurusi MCA Negeri Sembilan, Saudara Syo Koi Bun, akan bertanding di kawasan tersebut.
Setelah saya mengadakan perbincangan secara mendalam dengan beliau merasakan perlu meletakkan seorang calon yang dikatakan ada wow factor, ya, dan ada lah kata orang. Jadi beliau telah bersetuju supaya meletak seorang pendidik. Beliau adalah Felicia Wong dan merupakan wakil wanita, dan dari segi latar belakang beliau adalah seorang yang lulusan Universiti Malaya dan berumur 43 tahun, aktif dalam NGO. Beliau juga adalah seorang pengetua sekolah menengah persendirian, private school, ya, Matrix Private School, dan saya rasa beliau lah orang yang layak dan aktif dan fasih dalam 3 bahasa, dan saya rasa kita harap satu saingan yang sengit dapat kita perlihatkan di Seremban. Jadi dia adalah anak watan Seremban. Beliau mengambil cabaran ini dengan hati yang terbuka, dan apabila bahagian tersebut, iaitu MC bahagian Seremban bersetuju, maka satu keputusan telah dibuat untuk kita menamakan Felicia Wong Yinting selaku calon untuk Parlimen Seremban, ya. Manakala parti juga mengucapkan terima kasih kepada pengurusi MCA Negeri Sembilan, Syuk Faibun, walaupun masih lagi muda, beliau merasakan bagi laluan pada muka baru, dan ini wajah baru dan juga mungkin nafas baru kepada parti. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada beliau atas apa yang telah dilakukan, dan saya mewakili parti memang menghargai segala sumbangan beliau kepada Seremban. Ada soalan lagi? 把这个印象意想问就是我有2位马华的前这是哪里？你是哪里的？是八度空间。八度空间。就是想问有2位资深的金马华领袖，一个是王世杰，还有那个大陆汤木呢，他们是别的其他的党籍上阵，这样会影响到这个马华的气势？我只能说人各有志，这是已经退休的马华领袖。说实在的，你说汤木吗？他应该是属于草根领袖，呀，在执政团多年。你说真正在中央有党职的吗？应该只是刚才你讲的前任总会长。我们尊重他们的决定，人各有志嘛，他们可以选择自己的这个方向。那么既然他们已经选择不跟马华在一块，我想我们的马华这个政党呢，还是继续的向前走，勇往直前。对，好，谢谢。翁师杰在好多年前已经退出马华，所以我们对于党外人士参选，我们不必质疑。Right？ 汤木是前几天才退党，为了代表国门参选，那我们祝福他，反正是前同志一场，我只能这么说。所以至于那些选择不跟党在一块的，我想我们就没有必要的再给任何的这个附加的评论。OK， 谢谢。OK，right， 有，怎样？Datuk Seri, dulu foto sekejap Datuk Seri. Dua foto ni. Haraplah macam ni. Alright. Thank you. Terima kasih. Thank you. Yeah. See you whether they are fotos here.